Sampai pun awak. Awak naik apa datang sini? Saya naik bas. Awak? Saya naik LRT. Bagus juga ada beberapa jenis pengangkutan awam di negara kita. Ada pilihan untuk semua. Itulah kemudahan untuk orang awam. Dan pengangkutan awam ni juga yang dapat menyenangkan hidup kita. Apa lagi kemudahan awamnya ada Telefon awam, tandas awam, Perpustakaan, pejabat pos, kompleks sukan dan banyak lagi lah. Semalam baru saja saya pergi kompleks sukan untuk main badminton. Saya ingatkan awak minat main bola sepak je. Memanglah saya minat main bola sepak, tapi tak semestinya saya suka main bola sepak. Sebagai ahli sukan, memang penting untuk saya berlatih. Muncullah kompleks sukan dekat dengan rumah saya. Itulah namanya kemudahan awam. Awak tak gunakan kemudahan awam ke? Saya naik LRT tu bukan kemudahan awam ke? Yang itulah saya maksudkan. Jom. Bagus juga dapat rehat-rehat sambil duduk kat kursi ni. Untung betul kita di Malaysia ada kemudahan awam yang lengkap. Kemudahan awam adalah kemudahan yang telah disediakan untuk kegunaan orang ramai. Ianya bertujuan untuk memberikan kesenangan kepada orang ramai dalam kehidupan seharian. Selain daripada taman permainan atau taman bunga, ada kemudahan lain seperti telefon awam, bas awam, perpustakaan dan sebagainya. Kemudahan awam ni ada di mana adanya orang ramai. Tetapi ada juga situasi kemudahan yang disalahgunakan, yang dirosakkan. Tak eloklah macam tu. Kalau ianya rosak, siapa yang rugi? Kita juga kan? Kemudahan awam itu untuk menyenangkan kita. Kalau benda tu jadi kotor, rosak ataupun hilang, kita tak boleh pakai lagi. Jadi, kita kena jagalah kemudahan awam kerana itulah perkara sivik yang kita perlu buat. Kita sebagai orang awam ada tanggungjawab untuk menjaga harta benda awam yang menjadi kemudahan untuk kita semua. Saya pergi dulu. Selamat tinggal. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Selain daripada bas, apa lagi kemudahan awam yang awak gunakan? Macam perpustakaan? Yelah, awak kan suka membaca. Yelah, di perpustakaan saya boleh baca berapa banyak buku yang saya nak. Seronoklah awak kan? Memanglah. Tapi, tak semua kemudahan yang tidak boleh digunakan. Maksud awak? Saya mula bermain drum sejak berumur 6 tahun lagi. Kerana terlalu meminati muzik, bapa saya inginkan saya menjadi seorang pemain drum. Hai, nama saya Hara Shankar. Saya seorang pemain drum. Setiap minggu, saya berlatih di Philip Robert Music Center.
Di sini saya mendapat tunjuk ajar daripada jurulatih saya, Encik Philip Robert. Inilah masanya bagi saya mengetuk drum sepuas hati. Di rumah, saya kerap berlatih dengan abang saya, Hari Shankar. Dia bermain violin. Dengan cara tidak langsung, saya dilamar masuk ke Permata Seni. Di situ, saya telah diasah dengan kemahiran yang lebih tinggi lagi. Pencapaian saya yang terkini, saya telah mewakili Permata Seni Muzik ke Dubai. Cita-cita saya ingin menjadi pemain drum yang bermain di peringkat antarabangsa. Saya ingin membuatkan ayah saya bangga dengan pencapaian saya nanti. Drum adalah buah hati saya. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Di negara kita, terdapat banyak kemudahan pengangkutan awam seperti teksi, bas dan LRT. Setiap hari, beribu-ribu orang menggunakan kemudahan awam untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Apabila kita menggunakan pengangkutan awam, secara tidak langsung, kita membantu untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Pengangkutan awam adalah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang umum. Bagi mereka yang menaiki LRT ataupun bas, kos pengangkutan berpatutan. Jadi, ramai yang memilih cara ini untuk pergi kerja, pergi sekolah dan sebagainya. Bilangan bas dan LRT yang mencukupi amat penting untuk memastikan terdapat cukup tempat untuk mereka yang bergantung kepada kemudahan ini. Perhentian bas, teksi dan stesen LRT juga sebahagian daripada kemudahan awam ini. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu menjaga kemudahan awam yang tersedia. Jadi, kita tidak boleh merosakkan ataupun mengontorkan sesuatu yang disediakan untuk semua orang. Seperti kemudahan awam yang lain, pengangkutan merupakan sesuatu yang disediakan untuk memudahkan hidup orang umum. Jadi, gunakanlah pengangkutan awam sebagai salah satu cara untuk pergi dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Hai, nama saya Nabil. Jumpa pula saya. Manja, pergi mana manja? Tu macam kawan saya je. Yelah, lama tak jumpa dia. Nabil, apa khabar? Cantiknya tali liang awak. Dia kata ini ular lah. Ular! Ular ni jenis cross neck, ular jagung. Saya minat sebab dia manja,
cantik dan berwarna yang sangat cerah. Ular ini dipanggil corn snake kerana dahulu kala apabila petani menyimpan jagung di dalam gudang, tikus akan datang untuk memakannya dan ular ini akan datang untuk memakan tikus. Nabil, kenapa awak bela ular ni? Awak tak rasa bahaya ke? Tak bahaya pun. Ular ni jenis tak agresif dan tak sangat manja. Tak agresif? Manja? Betul ke ni? Ular ini terkenal dengan sifat jinaknya yang tidak suka menggigit. Saya rasa peliklah. Kenapa ular ni warna merah jambu? Sebenarnya ular ni berwarna oranye. Dia sekarang sedang nak menyalin kulit dia. Jadi warna dia akan menjadi pudar dan jadi macam ni lah, warna merah jambu. Menurut Nabil, ular ni dalam proses menyalin kulit. Tengok kulitnya. Agak pudar, matanya rabun. Bila dah salin kulit, kulitnya akan terang, licin dan matanya akan kembali pulih. Ular ini asalnya dari Amerika Utara dan merupakan spesies ular dari keluarga rat snake yang menangkap mangsanya dengan melilitkan diri kelilingnya. Ular ni makan apa? Ular ni hanya perlu makan tikus, mice dewasa. Dia boleh juga makan pinky. Tikus yang baru lahir yang kecil. Dia akan tahan selama 3 hari. Ianya boleh hidup sehingga 23 tahun jika dibela sebagai haiwan peliharaan. Ular macam ni susah kena jaga. Tak adalah, dia sangat senang. Dia hanya perlukan akuarium, abuk kayu, semangkuk air dan dia kena mandi dalam 3 minggu sekali. Saya akan basuh dia punya akuarium dan buang najis kan. Letaklah kat meja. You know my crawling Kingsley, baby, and I rule my day. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Last sikit, Cik. Hijau. Ya, nak. Hijau yang ada putih-putih dalam tu. Yang ni. Apa, Cik? Tak apa, saya belanja. Macam belanja? Saya belanja. Betul ke? Ya. Terima kasih, Cik. Terima kasih semua. Kertas? Mana pakcik tu? Cari hentian bas yang tertua yang telah berubah wajah. Ini misi baru. Betul ke ni Puderaya? Hulu Sentral? Oh, nama dia dah tukar. Bangunan dia pun dah cantik dah. Jom kita masuk ke dalam dan tengok apa yang dah berubah. Dahulunya, Puderaya ini dikenali sebagai lokasi yang sibuk. Masalah pencemaran asap, susun atau perjalanan bas harus dinaik taraf. Disebabkan masalah-masalah itulah, kerajaan bercadang untuk menaik taraf hentian yang tertua ini untuk menjadi stesen bas yang lebih baik. Dari usaha itu, Puderaya sudah berubah wajah, di mana struktur bangunan ini sudah diubah menjadi lebih moden dan menarik. Yang ini saya ingat. Di atas sini masih kekal lagi. Oh, lama. Hentian Puderaya ataupun kini dikenali sebagai Puderaya Sentral telah dibuka sejak tahun 1976 oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Hussein Onn. Kini, ianya telah diubah sesuai dan rupanya memang moden.
Antara perubahan yang saya dapat lihat sekarang ialah ada disediakan ruang menunggu, selesa dan luas. Betul tak, bang? Selesa lah tu. Inilah pintu kereta menyebat. Dah canggih. Pintu ini berfungsi sebagai penghalang asap gas masuk ke sini. Kalau tak, jadi macam dulu. Bau asap dan berabuk. Kalau nak balik kampung, kat sinilah tempatnya. Masa cuti sekolah dan cuti perayaan, tempat ini memang sibuk. Ramai orang ingin menggunakan kemudahan awam yang telah disediakan. Nampaknya misi saya sudah selesai. Saya bangga dan puas hatilah dengan perubahan yang telah dibuat. Dahsyat. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Apa maksud awak, Is? Maksud saya, ada sesetengah kemudahan awam yang tak boleh dipakai pasal dah rosak. Oh, rosak. Yelah, hari tu saya nak buat panggilan kecemasan menggunakan telefon awam. Tapi tak boleh pakai sebab dah rosak. Itulah maksud saya. Macam saya pula, saya pergi tanah sawam. Bau dia macam ni. Busuk. Ish, kenapa boleh jadi macam tu ya? Kan tak elok tak jaga harta benda awam. Entahlah, Ri. Kalau tak jadi macam ni kan, mesti semua kemudahan awam kita hebat. Apa yang boleh dibuat ya? Hai, kami dari pasukan hoki sekolah kebangsaan Bukit Bandar Raya. Nak tengok kami berlatih, jom. Kelab Hoki Sekolah Kebangsaan Bukit Bandar Raya Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun 2008. Sebelum berlatih, kami kena buat senaman dahulu. Okey, jom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Senaman ini boleh mengelakkan kami daripada kecederaan. Pada tahun yang seterusnya, selepas latihan intensif, dua pasukan telah dihantar untuk pertandingan hoki zon bangsa dan pasukan lelaki telah mendapat gelaran naik Johan, manakala pasukan perempuan telah mendapat tempat keempat. Kalau nak tahu, pasukan hoki lelaki amat bagus. Yalah tu perempuan yang menang. Kita dah menang 3 kali berturut-turut. Kita menang tempat negeri. Tapi teman. Okey, hari ini kita akan adakan pertandingan antara budak lelaki dan juga budak perempuan. Nanti dulu. Pastikan bila awak main nanti awak tak mencederakan kawan. Faham? Faham! Semua sedia? Pasukan perempuan hebat. Mesti menang. Eleh, nak senang-senang boleh menang ke? Cuba. Bermula dari tahun 2010, Kelab Hoki SKBB makin hebat dalam pencapaiannya dalam pertandingan. Tahun ini, 3 pelajar lelaki dan 4 pelajar perempuan telah dipilih untuk mewakili Kuala Lumpur ke Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Ini bermakna mereka berpeluang untuk menunjukkan kebolehan dan menajamkan permainan hoki mereka pada peringkat yang lebih kompetitif. Kan saya dah cakap perempuan lebih hebat, betul tak? Betul! Jom kita balik! Jom! Selain daripada itu, ahli-ahli kelab hoki SKBB juga bertanding dalam pertandingan yang terbuka seperti pertandingan terbuka kelab di Raja Selangor, di mana pasukan perempuan telah mendapat gelaran naik Johan dan pasukan lelaki mendapat tempat ketiga pada tahun ini. Walaupun kami menjadi juara sebanyak 3 kali,
Namun kami masih berlatih bersungguh-sungguh agar dapat meningkatkan prestasi kami. Wah, memang nampaklah bakat dan kebolehan ahli-ahli kelab hoki di STV ini. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Tak sangka hari ni buaya ni tak ada orang main. Jadi maknanya hari ni buaya ni saya punya. Wow! Ha! Saya ada idea. Nak buat eksperimen konsep buayan. Jom. Ya terbang. Aduh. Untuk eksperimen ni, saya memerlukan dua benda yang boleh berdiri. Dan saya memilih dua batang buluh. Tali tebal, dua bekas gula yang telah ditebul lubang. Pita pelekat, gunting, air. Sekarang kita boleh mulakan eksperimen kita. Mula-mula, kita pacakkan buluh tadi. Pastikan ia kukuh. Selepas itu, potongkan tali tebal ni sepanjang jarak antara buluh tadi. Dan ikatkan pada kedua-dua buluh. Sekarang, kita kuatkan dengan pita pelekat. Selepas itu, kita tebuk penutup bekas tadi seperti ini. Pastikan lubang ditebuk dengan perhatian orang dewasa. Selepas itu, kita potong tali tebal sepanjang 10 inci. Ikatkan tali tersebut pada penutup bekas melalui lubang tadi. Ikat seeratnya dan lakukan pada penutup bekas yang lagi satu. Kemudian, tuangkan air ke dalam bekas tadi separuh saja. Buat sekali lagi untuk bekas lagi satu. Sekarang, tutup kedua-dua bekas itu dengan penutupnya. Ikatkan kedua bekas kita tadi macam ni. Pastikan ianya seimbang. Sekarang kita tarik satu. Dan kita lepaskan. Perasan tak? Ianya hayang secara bergila-gila. Macam mana ia berlaku ini semuanya berlaku kerana penggerakan simpatik di tali antara dua bekas ini. Bila kita tarik satu bekas, tenaga akan membina dan beralik ke tali bekas yang lagi satu. Jadi, ini akan berulang-alik kerana penggerakan simpatik ini. Eksperimen ni macam semen buaya tadi kan? Yang tu tak penting. Yang penting, hari ni kita dapat buat aktiviti yang berfaedah. Selamat mencuba. Saya memang rasa bersemangatlah kalau mengenai perkara sivik ni. Ini kerana kalau saya berkelakon sivik, kenapa orang lain tidak boleh ikut? Kemudahan awamnya ada, memang saya hargai. Kalau tak ada pengangkutan awam ni, macam manalah keadaan saya? Memang susah. Dan kompleks sukan. Macam mana saya nak bersukan? Aduh, susahlah macam ni. Kalau tak ada pejabat pos, macam mana nak kirimkan surat? Pendek kata, semua kemudahan disediakan untuk kegunaan semua. Betul tu. Jom. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.